Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak murid Tony semua? Kamu semua mesti rindu nak jumpa dengan Umi kan? Baiklah, kita akan mula balik bersiaran dalam PDPR online tahun 5. Baiklah, petang ni Umi akan ajar tajuk sirah. Sebelum kita memulakan pelajaran, apa kata marilah kita sama-sama memanjatkan doa, iaitu membaca doa mula belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, kita akan belajar tajuk sirah dalam unit keempat. Dah bersedia? Okey, apa dia tajuk dalam unit 4 ni? Iaitu pertikaian kaum Yahudi, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Bani Nadir. Berlakunya peperangan Bani Nadir iaitu sebelum perang Khandaq pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Itu berlakunya peperangan ya. Ingat ya, pada bulan Rabiul Awal tahun 4 Hijrah. Okey, siapa dia Bani Nadir? Okey, Bani Nadir ialah golongan orang Yahudi yang telah mengikat perjanjian damai dengan orang Islam. Okey, itu orang Bani Nadir. Kemudian sebab berlakunya peperangan ialah pada satu hari Nabi Muhammad SAW telah melawat kampung mereka, perkampungan Bani Nadir. Ketika Nabi bersandar di salah sebuah rumah, di dinding salah sebuah rumah, mereka telah merancang membunuh Rasulullah. Mereka merancang untuk membunuh orang Bani Nadir ni, merancang untuk membunuh Rasulullah dengan cara mencampakkan batu besar daripada bumbung rumah. Tujuannya untuk bunuh Nabi Muhammad. Tapi Rasulullah dapat tahu, mengetahui rancangan mereka. Lantas Rasulullah pun segera pulang ke Madinah. Okey, kemudian bila dah sampai di Madinah, baginda pun berbincang. Maka baginda kemudian memberi amaran. Mana Rasulullah telah memberi amaran kepada Bani Nadir supaya keluar daripada kampung mereka kerana pengkhianatan yang dilakukan. Nak bunuh Rasulullah kan, itu satu pengkhianatan pada agama dan juga pada Rasul. Jadi akhirnya, tapi orang Bani Nadir enggan. Mereka lebih rela untuk berperang. Maksudnya diorang tak nak keluar lah. Walaupun telah dihalau kerana pengkhianatan, mereka tidak mahu keluar. Lantas baginda menghantar tentera untuk mengepung selama 6 hari. Rasulullah telah menghantar tentera untuk mengepung orang-orang Bani Quraizah selama 6 hari. Dan akhirnya mereka pun keluar beramai-ramai dengan membawa harta benda. Okey, sebahagian daripada mereka telah berpindah ke Khubair dan Syam. Dan manakala sebahagian lagi pemimpin Bani Nadir telah bergabung dengan orang-orang Quraisy Mekah untuk kononnya nak berperang. Memang nak berperang. Okey. Jadi ini adalah satu pengkhianatan. Sedangkan di dalam perjanjian ataupun di dalam Sahifah Madinah, kita telah dimaklumkan bahawa penduduk Madinah hendaklah mempertahankan dan tidak boleh membantu mana-mana orang kafir ataupun musuh untuk menyerang Madinah. Tetapi
Masalah sekarang, Bani Nadir bukan sahaja merancang untuk berperang, tapi mereka juga merancang untuk membunuh Rasulullah. Jadi, ini adalah melanggar perjanjian, ya, Sahifah Madinah, dan juga mereka dianggap pengkhianat. Okey. Seterusnya itu mengenai Bani Nadir. Sekarang kita pergi pula kepada Bani Quraizah. Bani Quraizah ni juga salah satu daripada golongan orang Yahudi Madinah lah, ya. Okey, bila berlakunya perang dengan orang-orang Bani Quraizah ni? Okey, berlakunya peperangan Bani Quraizah pada bulan Zulkaidah tahun ke-5 Hijrah, bersamaan dengan tahun 627 Masihi. Apa sebab berlakunya peperangan ni? Okey, peperangan ini berlaku kerana Bani Quraizah yang pada awalnya, ya, Bani Quraizah telah menerima hasutan daripada Bani Nadir. Ya. Menerima hasutan Bani Nadir untuk keluar untuk menyerang Madinah. Mereka, maknanya dia terima hasutan daripada Bani Nadir yang dah dihalau keluar daripada perkampungan Bani Nadir tadi. Mereka dia telah terima hasutan dan akhirnya mereka bekerjasama pula dengan orang Quraisy untuk menyerang Madinah. Tadi Umi dah sebutkan kan, dalam dalam Sahifah Madinah mereka kena bekerjasama untuk mempertahankan dan tak boleh bantu mana-mana pihak ataupun sekutu musuh untuk memerangi Madinah. Tapi sekarang mereka telah mengkhianati, maka dalam peperangan tu akhirnya Yahudi Bani Quraizah menyerah kalah. Jadi Rasulullah telah memerintahkan, siapa yang Rasulullah perintahkan? Sa'ad bin Mu'az untuk menjatuhkan hukuman kepada pengkhianat Bani Quraizah. Kemudian beliau pun, siapa? Sa'ad bin Mu'az ni telah menjatuhkan hukuman supaya kanak-kanak dan wanita ditawan, manakala lelaki dewasa pula dibunuh. Hukuman ni memang nampak berat, ya. Hukuman ni nampak berat, tetapi dilaksanakan terhadap mereka disebabkan kesalahan, iaitu khianat, pengkhianatan yang telah dilakukan oleh kaum ni, kaum Bani Quraizah. Ya. Jadi dengan itu hukuman telah dibuat, iaitu yang tadilah, supaya kanak-kanak dan wanita ditawan dan lelaki dewasa dibunuh. Okey. Jadi itulah berlakunya peperangan bagi dua kaum ini adalah berpunca daripada pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Baik. Tahu tak anak-anak semua, di Madinah ada berapa golongan Yahudi? Baik, di Madinah, penduduk Madinah dari keturunan Yahudi ada 3 golongan. Ada tiga puak. Pertama Bani Quraizah yang tadi tu, kemudian Bani Nadir dan satu lagi Bani Qainuqa. Dan ketiga-tiga bani ini telah mengkhianati baginda, mengkhianati orang-orang Islam. Mana mereka engkar dengan Sahifah Madinah. Sahifah Madinah ni perlembagaan, ya. Kalau sekarang ni pun dalam negara kita, kalau kita engkar dengan perlembagaan, maka hukumnya kita adalah pengkhianat. Itulah juga. Dan akhirnya itulah, berlakulah peperangan. Baiklah, Umi harap anak-anak semua boleh faham dan jelas dengan cerita yang Umi sampaikan tadi. Baik, untuk mengukuhkan lagi ingatan dan pembelajaran kita pada hari ini, Umi dah sediakan soalan latihan untuk anak-anak buat ulang kaji. Okey, yang pertama, soalan mengenai Bani Nadir. Siapakah Bani Nadir? Boleh semak balik ataupun anak-anak boleh rujuk dalam buku teks. Ya.
Kemudian bilakah berlakunya peperangan? Berapakah bilangan hari Bani Nadir dikepung? Itu soalan untuk Bani Nadir. Kemudian Bani Quraizah pula, bilakah peperangan Bani Quraizah berlaku? Ada kan? Kalau tak nanti semak baliklah. Siapakah yang kedua, siapakah yang Rasulullah utuskan untuk menyelidik berita Quraizah mengkhianati Rasulullah? Kemudian yang ketiga, apakah hukuman yang dijatuhkan kepada Bani Quraizah? Okey, habis dah tajuk kita pada hari ini. Tapi Umi minta ataupun marilah kita sama-sama mengamalkan sifat sentiasa menunjukkan kerjasama antara satu sama lain. Mana kita ni hendaklah bekerjasama sebagai satu keluarga ataupun dalam kelompok masyarakat. Dan yang lagi satu, apa yang kita dapat ambil iktibar daripada kisah ini ialah kita hendaklah pegang amanah. Apabila kita dah berjanji, kita hendaklah tunaikan. Dan jangan sekali-kali kita mengkhianatinya. Okay, cukup dulu untuk hari ini. Jumpa lagi di lain hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.